Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid bersama Cikgu Ridwan bagi subjek pendidikan jasmani. Ingat tak apa yang telah kita belajar sebelum ini? Nah, coba ingat. Yang pertama, sebelum ini kita telah belajar mengenai tapak sokongan. Selepas tapak sokongan, kita telah belajar mengenai imbangan songsang. Dan minggu lalu kita sudah belajar mengenai hambur tangan. Pada minggu ini, apa yang kita akan belajar? Topik yang baru lagi, tapi masih dalam gimnastik asas, yaitu putaran roda dengan tajuknya Eye on Malaysia. Tepuk tangan sikit. Putaran roda? Ya, putaran roda. Bagaimana tuh cikgu? Bagaimana tuh putaran roda? Tengok gambar ini. Dapat sudah gambaran sedikit-sedikit, berkenaan dengan aktiviti kita pada hari ini, yaitu putaran roda. Nampak gambar? Ingat putaran roda. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh rujuk buku teks PJPK tahun 4, muka surat 7. Coba buka buku teks kamu semua. Buka muka surat 7, kamu akan nampak gambar seperti yang ini. Jom kita baca bersama-sama. Sebelum kita baca, murid-murid dah buka buku teks? Cepat-cepat buka buku teks, muka surat 7. Bila kamu buka, kamu akan jumpa gambar seperti yang ini. Gambar yang ini. Muka surat 7 memang ini gambarnya. Kalau bukan ini gambarnya, bukan muka surat 7. Jom kita baca terlebih dahulu pada bahagian atas. Kalau murid-murid nampak tertulis Eye on Malaysia. Itu tajuk kita pada hari ini. Jom baca sama-sama. Ramu dan Zeti telah menghadiri latihan gimnastik di mana? Di Komplek Sukan Bukit Jalil. Mereka dilatih cara melakukan putaran roda. Yang dia buat nih adalah putaran roda. Faham murid-murid ya? Koordinasi antara pergerakan tangan dengan kaki perlu serentak semasa melakukan putaran roda. Tangan dan kaki ini perlu serentak. Kalau satu tangan di lantai, satu kaki di atas. Kalau dua tangan di lantai, dua-dua kaki berada di atas. Tengok pada bagian bawah pula. Jom kita baca sikit. Kamu tengoklah. Ini putaran roda. Boleh faham? Apa yang cikgu mau tekankan sini, dia ada beritahu pusat graviti. Pusat graviti itu apa? Pusat graviti ialah titik keseimbangan sesuatu objek. Selalunya pusat graviti ini berada di tengah-tengah. Kalau ini badan, ini tubuh badan, pusat graviti berada di tengah-tengah, yaitu di kita punya pusat lah. Itu pusat graviti. Faham setakat tu? Tengok ayatnya. Letakkan tangan ke lantai sebagai sokongan untuk lakukan dirian tangan dan mendarat. Mana mesti letakkan tangan ya, bukan letakkan kepala di lantai. Bukan putaran roda. Lagi satu. Faham? Oke. Seterusnya, kamu tengok pada bahagian gambar bawah. Di sini dia ada beritahu apa itu, di mana tuh pusat graviti. Tengok pusat graviti di sini. Bila kita buat aktiviti, pusat graviti dia tetap warna putih nih. Bila kita buat pergerakan begini, lakukan begini, sini dia. Tengok putih tuh. Itulah kita punya pusat graviti berada di tengah-tengah. Nah, coba baca yang ini. Badan saya terus bergerak karena ada momentum. Aktiviti ini agak sukar, tapi saya seronok melakukannya. Sebelum itu, apa itu momentum? Momentum. Tahu. Momentum, kamu tengok di bawah informasi dia ada tulis mengenai momentum. Momentum ialah jumlah pergerakan yang ada pada jasad yang bergerak. Ini jasad lah nih. Kita punya tubuh badan ini jasad bergerak. Jasad
akan terus bergerak bergantung pada perubahan berat dan halaju jasad itu. Faham setakat itu murid-murid? Dapat ini untuk kamu punya makluman saja. Yang penting kamu tahu. Boleh ya? Jadi semasa melakukan aktiviti kamu perlu tahu. Selepas kamu tahu baru kita buat dia punya aktiviti. Jadi sudah sedia? Kalau sudah sedia, jom kita mula melakukan aktiviti. Sebelum itu, amaran amaran untuk semua murid. Ini amaran penting nih. Kenapa dia amaran? Tengok tuh di bawah bergerak-gerak tulisan tuh. Ya, satu, minta bantuan daripada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa. Kenapa? Ingat, kamu kena pastikan ada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa baru lakukan aktiviti. Sebab itu cikgu bagi tahu ini amaran. Jangan buat aktiviti kalau tidak ada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa. Buat masa ada ibu bapa kamu ya. Boleh? Ada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa baru kamu buat. Boleh murid-murid? Oke, yang kedua, apa yang perlu kamu lakukan? Buat regangan ataupun pemanasan badan. Setiap lakuan yang kamu buat regangan tuh pastikan kamu kira 1001 sehingga 1008. Kenapa cikgu? Kenapa tidak kira 1 sampai 8 sejak 1, 2, 3? Kenapa? Sebab kita akan cenderung untuk kira dengan laju 1001, 1002, 1003 sekejap saja. Jadi kalau kita guna 1001, 1002 sampai 1008, tak kisahlah laju macam mana pun kita kira, tetap juga dia akan sampai 8 saat. Contoh 1001, 1002, 1003, 1004. Susah kan? Tetap juga 8 saat tuh. Ini contoh video yang kamu boleh guna untuk semasa buat regangan ataupun pemanasan badan ya. Tengok kepala dulu. Lepas kepala baru kita beralih kepada bahagian tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Selepas itu pada bahagian pinggang lagi. Kita guna bahagian pinggang. Lepas pinggang baru yang terakhir kita fokus kepada bahagian kaki. Kaki kanan, kaki kiri. Boleh? Dapatkan murid-murid? Oke. Itu tadi dia regangan ataupun pemanasan badan. Ingat, untuk makluman murid-murid, semasa buat regangan ataupun pemanasan badan tidak perlu buat rakaman. Tidak payah buat rakaman ataupun gambar. Bagi dengan cikgu tidak perlu ya. Ini kamu buat sendiri saja. Kenapa mesti buat benda ni? Untuk mengelakkan kecederaan semasa melakukan aktiviti imbangan songsang. Boleh murid-murid ya? Oke. Selepas sahaja melakukan senaman ataupun regangan otot, yang ketiga ialah lakukan putaran roda. Jom. Cikgu akan tunjukkan cara lakukan putaran roda. Ini contohnya, contoh video yang cikgu sudah sediakan untuk anak murid cikgu. Jom tengok. Oke, tengok ya. Sebelum itu, pastikan tempat kamu buat lakukan aktiviti putaran roda ni, cikgu gunakan tilam lah. Sebagai untuk mengelakkan jika berlaku terjatuh, mengurangkan kecederaan lah. Faham murid-murid? Boleh? Ingat pastikan ada ibu bapa ya masa buat lakukan aktiviti ini. Oke, jom kita tengok. Angkat tangan. Angkat sebelah kaki dulu. Oke, dapat murid-murid? Oke. Seterusnya kita tengok gerakan perlahan pula ya, supaya murid-murid lagi dapat tangkap bagaimana cara untuk melakukan putaran roda ini. Tapi dalam video cikgu ini, kalau perasan murid-murid perasan kaki cikgu agak masa buat lakuan kaki cikgu bengkok sedikit. Sebab apa? Sebab tempat cikgu ini terhad. Maksudnya sempit, agak sempit. Kamu cari buat lakuan di tempat yang lebih luas ya. Oke murid-murid, jom kita tengok video ni.
Oke, tengok bagaimana tangan cikgu angkat kaki. Dapat lihat murid-murid? Kaki landing, kemudian berdiri tegak, angkat tangan ke atas, turun tangan. Itu saja. Itulah tugasan kamu pada hari ini, membuat putaran roda. Ingat ya murid-murid, tugasan. Tugasan kamu pada hari ini apa tadi? Buat video ataupun gambar putaran roda. Jadi, selepas kamu buat, apa yang perlu kamu lakukan? Tidak payahlah kamu WhatsApp seperti sebelum ini. Tidak perlu sudah kamu WhatsApp hasil kerja kamu, nota ataupun video apa-apa lah activity. Tidak payah kamu WhatsApp. Kamu hanya perlu lakukan, tekan link sahaja. Kamu gambar dulu pertama. Pas kamu gambar, kamu tekanlah link yang cikgu sudah berikan dalam grup WhatsApp kelas kamu. Sudah kamu dapat, sudah kamu tekan link, pilihlah kamu punya nama. Ingat, lagi sekali cikgu ingatkan, jangan pilih nama kawan. Sebab kalau kamu pilih nama kawan, kawan yang dapat markah bukan kamu. Faham murid-murid? Oke. Yang keempat, tekan add file. Kemudian pilihlah hantar video ataupun gambar. Ingat satu benda, video yang kamu hantar jangan melebihi 10 MB. Jika tidak dapat hantar video, maklumkan dengan cikgu. Boleh murid-murid? Oke, dan kemudian tekan submit. Setelah itu selesai. Tahniah, Gurana berjaya menyiapkan hasil, bukan menyiapkan hasil, menyiapkan kerja hari ini, yaitu aktiviti putaran roda. Oke, ini pula contoh ataupun cara untuk menghantar kerja dalam bentuk gambar. Lepas kamu tekan link, tadi itu, kamu berkemungkinan ada handphone tertentu dia akan minta seperti ini ya. Dia minta kamu kena sign in. Sign in kamu punya Google. Masukkanlah kamu punya account Google. Apa kamu punya account Google? Contoh, ahmadalbab@gmail.com. Contoh. Lepas kamu sudah masukkan, yang kedua, masukkanlah kamu punya password. Lepas kamu masukkan password, yang ketiga dia akan otomatis masuk begini. Nampak kan? Ketiga terus masuk begini nih. Dalam handphone kamu. Kamu akan dapat sudah begini. Oke, sebelum itu ada nanti bila kamu tekan link, ada murid-murid yang terus masuk ini. Kenapa dia terus masuk seperti yang ini nomor 3? Sebab handphone dia sudah login account Google-nya. Tapi kalau kamu tekan keluar ini, kamu masukkanlah kamu punya email, kamu punya password. Ingat ya, kamu punya email account Google kamu. Setiap handphone tuh mesti ada account Google tuh, masukkan. Oke, setelah sampai di sini, pilih bagian nama nih. Ini kamu tekan ini. Adalah nama kamu tuh banyak. Pilihlah kau punya nama. Jangan pilih nama orang lain. Sebab bila kamu pilih nama orang lain, kerja yang kamu hantar orang lain yang dapat markah, bukan kamu. Oke? Paham ya? Seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan? Lepas kamu pilih nama, yang keempat, kamu tekan tadi itu add file. Bila kamu tekan add file, keluarlah begini. Bila keluar begini, dia tulis itu select files from your device. Tekan yang ini. Bila kamu tekan yang ini, pilihlah video kamu tadi ataupun gambar kamu tadi. Di mana kamu simpan? Carilah dia. Sudah kamu tekan, dia akan jadi keluar begini. Keluar begini, dia loading. Maksudnya kalau penuh nih, siap sudahlah, siap diupload. Dia akan upload. Dia akan jadi warna biru. Kamu boleh tekan sudah. Kalau belum habis, tidak boleh tekan ini. Tapi kalau sudah habis, boleh kamu tekan tuh yang ini. Kalau sudah habis, kamu tekanlah yang ini. Apabila kamu sudah tekan yang ini, upload, dia akan jadi seperti ini. Ini contoh ya. Nah, nama kamu naik. Kemudian, kalau kamu antar dalam format gambar lah sini. Kalau video lah.
Dan untuk makluman video tuh 10 MB dia punya size. Boleh tuh, jangan risau kalau kamu rakam guna handphone tidak sampai pun 10 MB. Oke? Lepas kamu buat semua ini, selesai ini, kamu tinggal tekan ini ya, submit. Selesai tekan submit, apa yang perlu kamu lakukan? Tidak payah lakukan apa-apa. Sudah selesai. Siap sudah kerja kamu hari ini. Tahniah, karena berjaya menyiapkan kerja sekolah pada hari ini. Itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Ingat murid-murid, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga SOP. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.